Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa daripada kerajaan hari ini. Apabila ada desas-desus mengatakan, kononnya kerajaan yang ada sekarang ini bakal tumbang, boleh tumbang dan akan ditumbangkan. Tak habis-habis naratif ini dimainkan setiap kali ada pilihan raya. Dalam kempen di mana-mana pun, di kampung, di bandar, di pekan, di mana-mana sekalipun, di pulau, di tanah besar. Naratif yang sering kali dimainkan ialah kononnya pembangkang akan dapat menumbangkan kerajaan. Diramalkan kerajaan akan tumbang bulan Ogos tapi tak tumbang-tumbang lagi. Akhirnya hari ini Ahmad Maslan membidas kata-kata daripada pembangkang dengan mengatakan bahawa 10 lagi banyak daripada 4. Gelombang rakyat apa bidas Ahmad Maslan? Ahmad Maslan mengatakan bahawa mana yang lebih besar jumlahnya, 10 atau 4. Tapi menghairankan, kata Ahmad Maslan, mengapa mereka menganggap 4 itu lebih besar daripada 10? Ahli MKT UMNO tepis gembar-gembur bakal berlaku gelombang rakyat pada PRK di Johor. Ahmad Maslan membidas gelombang rakyat digembar-gemburkan Perikatan Nasional PN pada PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram sebagai cakap kosong. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata, pihaknya yakin pengundi di Pulai dan Simpang Jeram cukup bijak membuat keputusan tepat bagi memilih wakil rakyat kawasan itu. Itu bukan gelombang rakyat. Macam mana pula itu dipanggil gelombang rakyat? Ini kerana Malaysia ada 14 negeri dan mereka dapat mentadbir 4 negeri sahaja. Kita, kerajaan perpaduan, ada 10 negeri. Takkan mereka tidak tahu matematik? 10 negeri jauh lebih besar atau lebih banyak daripada 4 negeri. Itu hanyalah gelombang hijau yang tidak sampai ke mana dan 4 negeri itu sajalah gelombangnya. Kita minta supaya pengundi di Johor ini tidak akan memasukkan mereka dalam parlimen maupun DUN memenangi PRK, katanya menurut Harian Metro. Ahmad Maslan berkata demikian pada sidang media selepas melawat pusat daerah mengundi PDM Taman Bukit Kempas, Johor Bahru. Ahmad yakin pengundi di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tersebut rasional dan tidak mahu kawasan mereka dikuasai pembangkang. Perlu diketahui bahawa di peringkat pusat sudah selesai dan kerajaannya adalah kerajaan perpaduan, kata Ahmad Maslan. Kalau lain yang dipilih di sini, sudah tentu akan menjadi pembangkang termasuklah di bawah kerajaan negeri ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang tepat dan benar apa yang dikatakan oleh Ahmad Maslan ini. Walaupun mereka menang, walaupun Perikatan Nasional menang di Parlimen Pulai, ianya tidak akan membawa apa-apa makna di Parlimen di Persekutuan. Kerajaan perpaduan akan tetap kerajaan perpaduan dan tidak akan tumbang hanya dengan satu tambahan kerusi parlimen di parlimen daripada Perikatan Nasional. Begitu juga dengan Dewan Undangan Negeri. Kalau Perikatan Nasional menang, Dewan Undangan Negeri yang bertanding kali ini di Johor, sama juga ceritanya. Mereka tetap akan jadi pembangkang di Johor kerana kedudukan kerajaan di Johor amat kukuh. Jadi nak tumbangkan bagaimana? Selain daripada itu, kita bersyukur kerana telah diwartakan dan disahkan. Kita mempunyai akta anti lompat parti yang tidak akan dapat dipermainkan oleh ahli politik lagi. Dengan itu, mandat daripada rakyat akan terjaga sepenuhnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wah, ini satu kejutan besar daripada SPRM. Apabila diumumkan dalam utusan Malaysia, disahkan SPRM telah membekukan akaun individu dan sebuah syarikat bernilai RM40 juta. Saudara, siapakah pemilik akaun individu ini dan apakah syarikat yang memiliki uang sehingga 40 juta dan telah dibekukan? Itu persoalan pertama. Adakah mereka ahli politik? Adakah mereka ialah pembangkang? Adakah mereka ialah kerajaan? Dan apakah syarikat yang terlibat ini?
Dan yang lebih penting lagi, mengapa akaun individu itu atau akaun syarikat itu dibekukan oleh SPRM walau ada duit 40 juta ringgit di dalam akaun tersebut. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan dulu komen Anda dan mohon tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan akaun individu dan syarikat bernilai RM40 juta. Susulan penahanan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian kepada beberapa orang kenamaan. SPRM kini sedang mengesan beberapa lagi individu yang dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan sama. Sumber itu memberitahu utusan. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan dan ini satu pendedahan yang luar biasa kepada kita semua. Bayangkan ada orang yang menerima ataupun pemberian rasuah oleh syarikat perjudian ke beberapa orang kenamaan. Dan mereka telah pun dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu dan dicari di luar negara untuk membantu siasatan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita ialah orang-orang susulan penahanan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri ini telah memberikan tindakan daripada SPRM untuk membekukan 40 juta ringgit akaun syarikat dan individu tersebut. Kembali kita kepada persoalan utama. Siapakah Tan Sri, siapakah Datuk Seri yang telah ditahan oleh SPRM ini membabitkan RM40 juta berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang syarikat perjudian beberapa waktu yang dahulu, Anda mungkin masih ingat, berlaku pertikaian antara individu-individu, parti-parti, kerajaan pembangkang maupun parti-parti yang ada di Malaysia berkaitan dengan dana daripada syarikat judi. Kita pun tak tahu sejauh mana sudah siasatan tentang hal itu kerana ianya telah pun disenyap, telah pun tidak lagi panas sekarang ini. Namun demikian, saya masih menunggu mencari sumber dan juga mencari maklumat adakah siasatan masih diteruskan. Dan seperti yang kita bacakan pagi ini, menjadi persoalan kita semula ialah siapa Tan Sri dan Datuk Sri yang telah ditahan. Penahanan 13 individu ini termasuk Tan Sri dan Datuk Sri berhubung pemberian rasuah oleh syarikat perjudian ini. Kenapa mereka terima daripada syarikat perjudian? Apa tujuannya? Dan bagaimana SPRM boleh menghidu itu paling kita nak tahu. Bagaimanapun kita ucapkan tahniah kepada SPRM kerana bertindak luar biasa dengan proaktif, dinamik dan sangat aktif buat masa ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim mendapat perkenan dan juga mendapat sokongan luar biasa daripada Sultan. Yang mana Sultan ini ialah Sultan antara yang paling saya kagumi, iaitu Sultan Johor. Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor hari ini telah bertitah bahawa beliau kata beri Anwar lebih masa untuk membangunkan Malaysia. Jadi kalau ada rancangan-rancangan yang berada di luar sana yang ingin menebuk atap, yang ingin menumbangkan kerajaan, yang ingin menukar kerajaan, kononnya mereka lebih baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun yang terbukti gagal ialah mereka-mereka yang sebelum ini telah menjadi Perdana Menteri. Ini satu nasihat dan ini satu peringatan kepada mereka semua. Sedangkan Sultan Johor pun bertitah, beri Anwar lebih masa, mengapa anda tidak? Itu persoalan besar. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah supaya
Perdana Menteri Anwar Ibrahim diberikan lebih masa untuk meningkatkan ekonomi negara. Dalam satu wawancara khas dengan Sinchu Daily, Sultan Ibrahim bertitah, baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerajaan setelah mengambil alih pentadbiran. Titah baginda dalam wawancara dengan akhbar tempatan bahasa Cina itu. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke China awal tahun ini yang membawa pulang hasil yang positif. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah, baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberikan cadangan kepada beta, titah baginda Sultan Johor. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku MM2U di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutamanya dalam penilaian semula program MM2U semasa kerana fasa kedua program ini tidak mesra pemohon dan fasa ketiga lebih buruk lagi, titah baginda. Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor yang kita ketahui adalah sultan yang sangat luar biasa, berjaya membawa kemajuan luar biasa kepada Johor sehingga Johor menjadi salah satu negeri gergasi yang ada di Malaysia. Namun, apabila Sultan Johor ini telah bertitah seperti ini, apakah lagi yang kita mau persoalkan? Beliau atau baginda adalah seorang pemikir ekonomi yang luar biasa. Jadi, kita sebagai rakyat di bawah naungan baginda Sultan sepatutnya mengikut titah ini dan tidaklah menderhaka. Bagi mereka yang cuba-cuba mahu menentang kata-kata ataupun nasihat daripada Sultan ini, mereka bolehlah dianggap sebagai seorang yang menderhaka. Apalagi mereka yang kononnya mahu bertindak menumbangkan kerajaan kalau menang di Johor nanti. Tapi tindakan ini memang kita perlu kecam kerana 4 tahun lagi baru PRU pilihan raya. Tunggulah waktu itu baru tumbangkan kerajaan. Kalau mahu dan kalau layak. Jangan awal-awal dah nak tumbang sini sana. Jadi saya secara pribadi saya bersyukur atas titah daripada Sultan Johor ini dan saya setuju. Mari kita beri masa lebih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana tidaklah adil untuk menilai 8 bulan pemerintahan ini kononnya tidak dapat melakukan apa-apa. Apapun perkara di dunia ini, kalau anda lakukan hanya 8 bulan, ianya tidak akan berhasil dengan segera. Apalagi untuk pemerintahan negara dan seperti yang dititahkan oleh Sultan Johor, beliau baginda mengatakan bahawa keadaan atau cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar Ibrahim adalah amat getir. Ini semua gara-gara kesinambungan daripada pemerintahan sebelumnya. Jadi, orang lain yang buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selesaikan. Itulah situasinya. Berilah masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa Malaysia lebih gemilang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu berita buruk untuk pastinya Perikatan Nasional dan juga pastinya yang mahu melakukan tebuk atap. Yang baru-baru ini dikatakan bahawa kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan runtuh pada bulan Ogos, bulan 8 ini. Tapi hari ini dah 28 Ogos. 2 hari lagi, 3 hari lagi dah tanggal 31 Ogos, hari kemerdekaan, hari kebangsaan Malaysia. Tapi kedudukan Anwar Ibrahim tak runtuh-runtuh juga. Nah, simpan muna muka orang peramal-peramal tu, nenek-nenek kebayan yang meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang selepas PRN pada bulan Ogos ini. Di mana nak sembunyikan muka? Ini ditambah lagi dengan satu keputusan yang luar biasa, yaitu menurut satu kenyataan daripada wanita UMNO
Mereka kata kami bersama bersatu menyokong institusi presiden. Kami akan terus berjuang bersama UMNO. Ubah cara tabir, bukan ubah presiden. Kena ada adab, hormat, kena ada setia. Terjemahkan, kata mereka. Mereka juga mengatakan bahawa seburuk-buruk PAS, buruk-buruk PKR tak pernah suruh presiden berhenti. Ini, kata wanita UMNO, kita pula tumpang siok ikut Muhyiddin. Muhyiddin yang patut berhenti, katanya lagi. Kenyataan yang terakhir ini memang menarik perhatian, yaitu kita tak pernah dengar PAS mahu presidennya undur diri letak jawatan. Tak pernah dengar, meskipun rekod pernah menulis bahawa PAS pernah menang hanya 1 kerusi dalam pilihan raya. Tapi walau di sana tak pernah arah presiden mereka letak jawatan. Begitu juga dengan PKR. Tak pernah kita dengar mereka meminta, kepimpinan meminta presidennya berhenti letak jawatan. Tapi kata wanita UMNO, kita pula tumpang siok ikut Muhyiddin. Muhyiddin yang minta. Muhyiddin minta, Bersatu minta, Perikatan Nasional minta, Zahid Hamidi bertanggung jawab letak jawatan. Kata wanita UMNO, kita pula siok tumpang, kata dia. Oleh itu, wanita UMNO kata, halau Kudis dan Kurap yang mahu desak Zahid Hamidi berundur. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda tentang isu dan pendapat ataupun luahan wanita UMNO ini supaya Kudis dan Kurap dalam UMNO harus dihalau. Wanita UMNO Perak menyifatkan pihak yang mendesak Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya sebagai presiden sebagai masalah Kurap dan Kudis yang masih ada dalam UMNO. Naib Ketua UMNO Wanita UMNO Perak, Salina Samsudin berkata, oleh kerana itu pihaknya akan terus mempertahankan bagi memastikan penyakit tersebut dapat disembuhkan. UMNO kini diakui beliau sedang sakit. UMNO kini sedang luka. Kita ada Kudis, kita ada Kurap, kita ada Barah, tapi kita sedang merawat. Kepada Kurap-Kurap, Kudis-Kudis yang telah dibuang, jangan harap diterima kembali. Duduklah di sana diam-diam, katanya. Menurut Salina, sebagai pihak yang sayang kepada UMNO, sesiapa saja yang diangkat menjadi pemimpin, mereka akan mempertahankannya. Pihak yang tidak senang dengan pemimpin terbabit, termasuk yang masih berbaki di dalam UMNO, katanya, boleh meninggalkan parti. Jika ada di dalam ini kudis-kudis yang berbaki, kalau tak suka, sila pergi tinggalkan UMNO, kata beliau lagi. Kami sayang ayah kami. Kami akan pertahan ayah kami. Siapa jadi presiden institusi itu, kita perlu pertahan. Katanya ketika berucap kepada pemberita, berucap pada Himpunan Solidariti Wanita bersama Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC Kuala Lumpur hari ini. Hadir sama Ketua Wanita UMNO Malaysia Nuraini Ahmad, Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Sabri Cek. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Kelantan Nur Wahida Patuan menyeru ahli parti supaya mencontohi semangat Walaun PAS yang sentiasa setia meskipun parti mereka tewas. Katanya, Walaun PAS tidak pernah menggesa presidennya berundur meskipun parti itu hanya menang 1 kerusi. Kita kena belajar dari Walaun. Mereka sentiasa setia. Pada tahun 1986, PAS kalah dan hanya ada 1 kerusi. Kemudian naik 7 kerusi. Akar umbi PAS tidak desak presiden undur daripada parti. Sokong sokmo presiden, katanya. Untuk rekod, Walaun adalah istilah yang digunakan pelbagai pihak. Merujuk kepada penyokong tegar PAS. Ketua Wanita Negeri 9 Bibi Sarliza Muhammad Khalid pula menyelar ahli UMNO yang terikut-ikut rentak pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang mendesak agar Ahmad Zahid Hamidi berundur. Katanya, wanita UMNO Negeri 9 bersatu menyokong presiden mereka dan akan terus berjuang seperti sepatutnya. Jika perubahan mau dibuat, tambahnya ia perlu dilakukan seperti yang diperlakukan ataupun diperlukan, bukannya menggantikan presiden.
Kami bersatu menyokong institusi Presiden. Kami akan terus bersatu menyokong, berjuang bersama UMNO. Upacara takbir bukan ubah Presiden. Kena ada adab, hormat, kena ada setia, terjemahkan. Seburuk-buruk PAS, buruk-buruk PKR tak pernah suruh Presiden berhenti. Ini kita tumpang siok ikut Muhyiddin. Dia Muhyiddin yang patut berhenti, kata beliau lagi. Halau Kudis dan Kurap, pendesak Zahid berundur, wanita UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.